Pagi hari ini kita akan belajar matematik term 2, bab 11, transformasi isometri. Topik yang dipelajari adalah 11.5, translasi pantulan dan putaran sebagai isometri. Dan yang kedua adalah 11.6, simetri putaran. Tenda pembelajaran yang pertama, bagi translasi pantulan dan putaran sebagai isometri adalah menyiasat hubungan antara kesan translasi pantulan dan putaran terhadap jarak antara dua titik pada objek dan imej, dan seterusnya menerangkan isometri. Yang kedua, menerangkan hubungan antara isometri dan kekongrunan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dan kekongrunan. Okey, kita pelajari hubungan translasi pantulan dan putaran dengan isometri. Kita boleh lihat di sini. Okey, anda telah mempelajari transformasi bagi translasi pantulan dan putaran bagi satu objek, masing-masing punya sifat tertentu. Perhatikan wajah di sebelah, dapatkah anda mengenali transformasi bagi imej 1, imej 2 dan imej 3? Apakah yang boleh kita kaitkan dengan jarak di antara objek dengan imej? Jika objek dipetakan kepada satu imej yang sentiasa kongruent, maka itu merupakan satu isometri. Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Okay. Contohnya di sini. Kita perhatikan ini objek. Okay. Ini paksi pantulan. Ini pusat putaran. Kita pilih imej mana? 1 ke 2 ke 3. Itu dipanggil ketiga-tiga hubungan translasi pantulan dan putaran. Okay. Contoh 24. Antara rajah ABCD yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang menorek di bawah satu isometri. Penyelesaiannya, ini objek. Okay, kita tengok A, B, C. Okay, rajah A ialah imej isometri kerana bentuk dan saiz sama. Okay, B bukan imej isometri kerana saiznya tidak sama. Rajah C bukan isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama. Okay, anda dapat mengenal pasti translasi pantulan dan putaran ialah isometri. Okay, hubungan yang kedua, hubungan isometri dan kekongrunan. Perhatikan objek yang berwarna ungu. Okay, bolehkah anda nyatakan imej yang kongruen di bawah suatu transformasi pantulan? Dapatkah anda tentukan paksi pantulan bagi transformasi isometri ini? Betulkah? Okay, yang purple ini, ungu ini adalah pantulan. Di bawah satu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Sama tak bentuknya? Okay. Oleh itu, objek dan imej adalah kongruen. Maka ini adalah kongruen. Isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Okay, contoh seterusnya, objek A, B, C, D ialah kongruen. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada objek B. Objek A kepada objek C. Objek A kepada objek B. Okay, jadi jawapannya kamu pilih. So, A adalah putaran. B adalah translasi, C adalah pantulan. Kena ingat Okey, sekarang kita masuk yang ketiga, penyelesaian masalah. Apabila mengamalkan poligon yang kongruen, tertib huruf mesti berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Okay, jadi kita lihat sini. Okay, the A, B, C, D, Q, P, R, S. Sisi 4 A, B, C, D ialah sisi 4 S, R, Q, P. Ialah kongruen. Okay, contoh seterusnya, dalam rajah di sebelah ABCD ialah imej bagi P, Q, C, S di bawah satu isometri. Diberi DCS ialah garis lurus, hitung sudut PQC. Jadi, penyelesaian masalahnya, ABCD ialah imej bagi PQCS, DCS ialah garis lurus, sudut PQC sebahagian daripada sudut segi 4 PQCS. Kedua, merancang strategi. Okay. Sekarang kita ada bentuk trapezium di sini. Jadi, sudut QCS sama dengan 180 tolak 50 bahagi 2. Jawapannya 130 bahagi 2 dan jawapan akhir adalah 65. Okay. Jadi, sudut C ini adalah 65 darjah. Jadi, melaksanakan strategi adalah mencari sudut PQC 360 tolak 90 tolak 90 tolak 65 sama dengan 115.
Jadi membuat kesimpulannya sudut PQC iaitu di sini ialah 115. Okay. Sekarang kita pergi ke standard yang kedua iaitu 11.6 simetri putaran. Dia hanya ada dua. Yang pertama menerangkan simetri putaran dan yang kedua menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu objek. Okey, ini adalah yang pertama, simetri putaran. Suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang daripada satu putaran. Contoh di sini. A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke A. Jadi simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek bagi simetri putaran. Bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 pada suatu titik tetap, bentuknya masih kelihatan sama. Okay. Contoh seterusnya, kenal pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Okay. Yang ini sama tak? Yang kecil dengan yang besar. Tidak kan? Okay. Tidak. Okay. Tidak. B, dia berputar sama, so dia ada layar. Okay. Ingat kita belajar simetri putaran. Okay. Yang ini sama atau tidak? Tidak. Okay. Yang kedua, peringkat simetri putaran bagi satu objek. Bilangan imej yang boleh dihasilkan dalam satu putaran yang sama dan menjadi seperti objek asal ialah dinamakan peringkat simetri putaran. Peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri satu objek. Peringkat simetri putaran ialah bilangan sekali sesuatu bentuk menepati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Bilangan paksi simetri ialah sama dengan peringkat simetri putaran. Kita lihat contoh. Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dalam rajah di sebelah. A dengan D A, D. Dengan menggunakan kertas huruf, lukis dan tentukan pergerakan peringkat putaran A kepada D. Jadi kita boleh tulis A kepada B pertama, B kepada C kedua, C kepada D ketiga. Ada 3 peringkat. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye.